memahami berkenaan antioksidan, sifat antioksidan bagi produk ini, kita perlu memahami apakah itu antioksidan. Antioksidan adalah bahan yang dikenal pasti dapat menghapus atau menetralkan radikal bebas ataupun free radicals. Jadi untuk memahami apakah itu free radicals, saya ingin menerangkan secara ringkas. Radikal bebas ini sebenarnya adalah satu molekul yang mempunyai atom, yang mempunyai elektron yang tidak ada pasangan di dalam atom tersebut, menyebabkan dia tidak stabil. Setiap molekul dia mestilah mempunyai elektron yang berpasang-pasang supaya dia stabil. Jika dia tidak stabil, dia akan menyebabkan dia akan mencuri elektron daripada molekul lain. Tak kira lah sama ada molekul protein, molekul lemak, molekul DNA, dan ini akan menyebabkan kerosakan. Dia akan merosakkan molekul lain di dalam sel normal. Jadi apa yang dilakukan oleh antioksidan adalah antioksidan ini dia mempunyai lebihan elektron yang boleh didermakan kepada atom radikal bebas di dalam molekul radikal bebas. Okey, jadi dia akan jadi lebih stabil dan tidak akan mengganggu molekul-molekul lain yang berada di dalam sel tubuh badan manusia. Okey, ini adalah timbulnya pertanyaan, dari manakah datangnya radikal bebas yang berbahaya tersebut yang ada di dalam sel-sel tubuh badan manusia? Sebenarnya ada dua sumber utama. Radikal bebas ni boleh datang daripada sumber dalaman dan juga boleh datang dari sumber luaran. Kalau di dalam sumber dalaman, sebenarnya tubuh badan kita sendiri, sel-sel tubuh badan kita yang secara normalnya menghasilkan molekul-molekul yang boleh ditukar ataupun boleh berpotensi menjadi radikal bebas. Okey, melalui proses menghasilkan tenaga dan sebagainya. Dan satu lagi sumber adalah apabila kita dijangkiti kuman dalam badan, sel darah putih kita sebenarnya mempunyai kaedah untuk menghasilkan radikal bebas untuk membunuh kuman. Jadi radikal bebas ini dia boleh mempunyai keupayaan untuk menembusi atau memecahkan, merosakkan membran kuman dan akhirnya membunuh kuman tersebut. Jadi ini adalah hasil daripada tindakan sel dalam sel darah putih. Manakala sumber luaran pula, kita apabila kita terdedah pada radiasi macam UV ni, cahaya matahari pun ada UV, dan juga terdedah pada sinaran lain seperti X-ray, menyebabkan molekul air dalam sel, dalam badan kita mempunyai sel, dan dalam sel memang dipenuhi dengan air. Dan air ni, molekul air ni boleh kehilangan elektron jika terdedah kepada UV. Jadi apabila kehilangan elektron, menyebabkan tiada pasangan elektron tersebut, menjadi radikal bebas dan tidak stabil. Jadi satu lagi adalah akibat daripada sekatan atau tersumbat aliran darah, menyebabkan kurang oksigen sampai kepada tisu ataupun sel-sel badan manusia. Jadi ini juga akan boleh mengakibatkan radikal bebas terbentuk. Selain daripada itu, tindakan hati kita, iaitu yang mempunyai fungsi sebagai menyah toksik, untuk menyah toksik ataupun memproses bahan kimia ataupun malah ubatan ataupun apa-apa bahan kimia yang asing dalam badan ini, dia akan dinyah toksik oleh hati kita, iaitu liver. Dan hasil sampingan adalah free radicals. Oleh itu, apakah badan kita tidak mampu untuk membuang atau menetralkan free radical ataupun radikal bebas ni daripada badan? Jawapannya adalah boleh. Jika kita mempunyai ataupun kita mengambil bahan-bahan semula jadi, bahan-bahan kesihatan yang mengandungi vitamin A, C, E yang mempunyai aktiviti antioksidan ataupun polyphenol seperti flavonoid, coenzyme Q dan lain-lain. Jadi daripada bahan makanan tersebut akan terdapatnya antioksidan, dan antioksidan ni akan menetralkan radikal bebas dalam sel-sel tersebut. Kemudian kita ada 3 lagi sistem pertahanan semula jadi dalam badan kita, iaitu sistem glutathione, superoxide dismutase dan juga katalis yang mampu menetralkan radikal bebas. Jadi jika semuanya adalah mencukupi untuk menetralkan, maka tidak akan ada masalah di dalam sel badan kita.
Tapi apakah sebenarnya masalahnya berkaitan dengan radikal bebas ini? Kalau sudah mencukupi. Masalahnya adalah secara realitinya badan kita tidak sentiasa boleh menampung keperluan tindakan mekanisme tadi apabila radikal bebas sangat tinggi dalam badan. Jadi sistem badan tidak berupaya nak melawan atau menyutralkan radikal bebas tersebut. Ini akan menyebabkan radikal bebas itu akan menyerang sel-sel normal. Apa maksud saya apabila dia menyerang sel normal, dia akan menyerang sel membran, membran sel, menyerang enzim iaitu protein. Enzim itu adalah protein dan menyerang DNA yang boleh mengakibat kalau DNA itu diserang boleh menyebabkan kerosakan DNA yang mengakibatkan tumor atau kanser pada jangka masa yang panjang. Kemudian badan kita adalah terbentuk daripada sel-sel yang membentuk tisu. Kemudian tisu membentuk organ. Organ seperti buah pinggang, hati, jantung, pankreas, otak, limpa. Dan juga sel juga membentuk salur darah, sistem saraf dan lain-lain. Jadi apabila berlaku kerosakan kepada organ-organ ini, jadi kita akan risiko akan meningkat untuk kita mengidap penyakit yang ada hubungan dengan organ yang diserang tadi. Seperti diabetes berkait rapat dengan kerosakan pankreas sebab pankreas menghasilkan insulin. Okey, jadi apabila badan kita diserang, badan kita akan bertindak balas menyebabkan kita demam, keletihan, keradangan dan juga apabila berlaku serangan kepada tisu kulit kita boleh menyebabkan kerosakan konektif tisu. Konektif tisu kulit dia memenuhi tisu kulit yang menyumbang kepada keanjalan, ketegangan kulit. Jadi apabila berlaku kerosakan, kulit kita akan berkedut, akan kusam, tidak ada ketegangan di situ. Jadi mesej yang penting kita perlu ambil adalah faktor penting yang mengakibatkan radikal bebas tinggi dalam badan dan boleh meningkatkan risiko penyakit adalah pertama, kalau kita makan makanan yang kurang bermanfaat. Jadi termasuk ramuan yang dah diproses berulang kali, proses yang panjang, mengurangkan kandungan vitamin dan bahan berkhasiat. Dan juga kalau kita terdedah kepada sinaran UV, sinaran matahari, X-ray dan pelbagai. Dan jika kita mengambil banyak bahan kimia, termasuklah bahan-bahan ubatan, sebab bahan ubatan ini akan diproses oleh hati kita seperti yang saya terangkan tadi. Dan jika kita kurang aktiviti fizikal, kurang senaman menyebabkan pengaliran darah ke seluruh badan kita tidak baik. Jadi boleh menyebabkan radikal bebas terbentuk seperti saya terangkan tadi. Kemudian stres dan kurang rehat. Ini boleh menyebabkan aktiviti metabolisme kita terganggu dan boleh menyebabkan peningkatan radikal bebas dalam tubuh badan. Juga jika kita berada di dalam keadaan yang tercemar, berada di persekitaran yang tercemar, pencemaran udara dan air, dan jika kita merokok dan mengambil alkohol, juga boleh menyebabkan peningkatan radikal bebas dalam badan. Dan ini adalah hasil kajian yang terkini menunjukkan pemakanan yang tinggi gula dan juga pemakanan yang tinggi lemak boleh menjadikan badan ini cenderung untuk mengalami keradangan, bengkak ataupun inflamasi. Ini akan meningkatkan radikal bebas.